Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Kembali kita dalam pembelajaran di alam maya bersama saya, Cikgu Hani, yang akan memberikan penjelasan terperinci berkenaan fizik tingkatan 5. Masih lagi dalam bab elektrik. Jadi dekat sini, Cikgu harap semua pelajar dah bersedia dengan modul April, di mana kita akan meneruskan pembelajaran kita, di mana cikgu akan memberikan penjelasan terperinci berkenaan topik elektrik dalam masa 15 minit. Kemudian pelajar semua diberikan peluang untuk menyiapkan modul yang telah disediakan oleh pihak Master Maths, dan pada 10 minit terakhir, kalau kita tak sempat untuk menyelesaikan soalan pada hari ini, cikgu akan kumpulkan jawab soalan untuk cikgu berikan jawapan selepas lebaran esok. Tapi cikgu harap kita berjaya untuk menyelesaikan semua masalah yang ada dalam modul ni pada hari ini. Okey, sekarang pelajar semua boleh buka modul April pada slide nombor 15. Okey, tenaga elektrik dan kuasa elektrik. Jadi sekarang ni bila kita kata tentang tenaga elektrik, kuasa elektrik, maksudnya biasanya kalau kita gunakan bila masa kita gunakan elektrik. Jadi sekarang ni contohnya masa kita tengok TV, kita basuh kain, kita buka lampu. Jadi semua tu melibatkan tenaga elektrik. Kalau ada elektrik, berfungsi tak? Tak berfungsi kan? Jadi sekarang ni tenaga ni yang dibawa oleh cas elektrik, dia boleh dia boleh dipindahkan dalam bentuk tenaga. Jadi apa yang berlaku bila dia ubah dalam bentuk tenaga, dia akan ubah daripada contohnya elektrik kepada haba dalam periuk nasi. Jadi sebelum kita masak nasi, jadi sekarang ni kita ubah daripada elektrik kepada haba. Bila kita buka radio, kita ubah daripada elektrik kepada bunyi. Buka lampu, dia akan hasilkan haba dan juga cahaya. Ingat bila lampu ada dua perkara yang terbentuk dekat situ, dua jenis tenaga yang dipindahkan, iaitu daripada tenaga elektrik kepada haba dan cahaya. Dan akhir sekali bila kita basuh baju, dia akan ubah daripada tenaga elektrik kepada tenaga mekanikal. Okey, daripada kalau pelajar masih ingat ni, E adalah daya gerak elektrik. Jadi kat sini ni adalah hubungan antara tenaga, voltan, arus dan juga masa. Jadi sekarang ni ada 3 formula yang diterbitkan, iaitu tenaga elektrik ni dia boleh menghasilkan VQ ataupun E bersamaan VIT ataupun E bersamaan dengan PT. Jadi sekarang ni aku dah tahu ya. V adalah beza keupayaan dan Q adalah cas dan T adalah masa. Jadi cikgu harap pelajar masih ingatlah P adalah power, iaitu kuasa. Jadi macam mana kita bila masa agaknya kita nak guna ketiga-tiga formula ni. Jadi ni semua kalau kita tengok kat situ, semuanya kita nak cari E dia kan. Jadi sekarang ni macam mana kita bila masa kita nak guna ni, kita bergantung kepada maklumat yang diberi di dalam soalan tersebut. Jadi sekarang ni kita boleh tulis ni dengan 3 cara berbeza, tetapi rumus yang dipilih adalah bergantung kepada maklumat yang diberikan di dalam soalan. Kita pergi kepada slide seterusnya. Jadi dalam slide ni kita tengok tadi kita belajar berkenaan dengan tenaga kan. Sekarang ni kita tengok pula kuasa. Okey, kita nak tengok kuasa, voltan dan juga arus. Jadi sekarang ni ini adalah, kalau untuk kuasa ni kita gunakan unit watt. Jadi kat sini formula yang terbentuk adalah P bersamaan E bahagi T, P bersamaan dengan VI ataupun I kuasa 2R ataupun V kuasa 2 dibahagikan dengan R. Ingat R adalah rintangan. Jadi sekarang ni kuasa elektrik adalah kadar pertukaran tenaga elektrik kepada bentuk tenaga lain di dalam 1 liter elektrik. Jadi kat sini makin rendah kuasa, semakin jimat tenaga. Jadi sekarang ni kita ukur dalam unit joule per saat. Jadi bermaksudnya kat sini
1 watt maksudnya 1 joule tenaga elektrik yang dilesapkan ataupun dibebaskan dalam setiap saat. Okey, seterusnya kita pergi pada contoh. Kita tengok contoh pertama. Jadi kat sini dia kata suatu arus sebesar 5A mengalir melalui pemanas elektrik apabila disambungkan dengan suatu bekalan utama 240 volt. Berapakah haba yang dibebaskan selepas 2 minit? Jadi kat sini yang dia bagi adalah dia bagi arus. Jadi I. Masa 2 minit. Dan dia bagi beza keupayaan dia 240 volt. Jadi kat sini awak mesti ingat bila kita cakap tentang masa T sekarang ni pastikan kita ukur dalam unit saat. Jadi bila saat maksudnya sekarang ni dia dah bagi V, dia bagi I, dia bagi T. Tapi dia kata haba. Jadi sekarang ni kenapa kita guna ni? Apa kaitan haba dengan daya gerak elektrik ni? Sebab kalau masih ingat tenaga ni kita ubah dalam bentuk haba. Jadi nilainya adalah sama. Jadi kat sini kita ambil 240 didarab dengan I. Arus dia 5 didarab dengan masa 2 didarab dengan 2 minit. 1 minit ada 60 saat. Jadi kita darab dengan 60. Jadi kita akan dapat jawapannya 144,000 joule. Okey, kita pergi pada contoh seterusnya. Contoh kedua. Jenis perintang masing-masing adalah 5 ohm dan juga 10 ohm. Disambung secara selari dengan satu bekalan 9V. Okey, hitungkan nisbah kuasa yang dilesapkan ataupun digunakan. Jadi kita sekarang ni kita kena buat dalam bentuk nisbah lah sebab dia nak nisbahkan. Jadi sekarang ni ingat P bersamaan dengan sekarang ni kita guna apa ni? Ingat ni R. Kalau masih ingat lagi formula yang terbentuk tadi, V kuasa 2 dibahagikan dengan R rintangan. Jadi sekarang ni kita ambil nisbah beza keupayaan tadi dibahagikan dengan R. Jadi 9 dikuasa 2 kan dibahagikan dengan 5. Jadi sekarang ni kita buat nisbah dia. Jadi sekarang ni bila kita 9 kuasa 2 dibahagikan dengan 5 bersamaan dengan 9. Maaf di sini sebenarnya nisbah ya. Cikgu harap awak semua dapat tukarlah. Sebenarnya kat sini bukan bersamaan tapi nisbah dia 9 kuasa 2 per 10. Sekarang dia kata kuasa output bekalan. Dia nak kuasa output bekalan. Jadi sekarang ni kita perlu tambahlah di antara P pertama dan juga P kedua. Jadi bila kita tambah kedua ni kita akan dapatlah hasilnya iaitu 24.3 watt. Di sini ada tips SPM yang boleh membantu awak semua. Jadi kat sini dalam exam sebenarnya awak kena ingat benda ni lah sebenarnya yang kau kena ingat sebenarnya iaitu E bersamaan dengan VQ. Jadi kita tahu Q ni bersamaan dengan IT. Jadi sekarang ni samalah juga E bersamaan dengan VIT. Jadi sekarang ni bila kita dah jadikan VIT, sekarang ni kita tahu V ni bersamaan dengan IR. Sebab tu dah boleh tercetusnya formula E bersamaan I kuasa 2 RT. Dan daripada E bersamaan VIT ni juga boleh tercetusnya V kuasa 2 T dibahagikan dengan R. Kenapa? Sebab I ni bersamaan dengan V per R. Jadi bila kita gantikan I ni maka terbentuklah E bersamaan V kuasa 2 T bahagi R. Daripada E ni kita tahu E bersamaan E ni kita tahu P bersamaan dengan ET. Jadi sekarang ni bila P bersamaan dengan ET, sekarang ni bila kita gantikan ni tadi E ni, maka
kita akan dapat P bersamaan dengan VI. Jadi bila dapat P bersamaan dengan VI, kita tahu V bersamaan dengan IR, maka kita akan dapat formula P bersamaan dengan I kuasa 2. Sebab sini dah ada satu I, kita gantikan pula V ni dengan IR, jadi I akan jadi 2. Jadi I kuasa 2R. Dan juga daripada I bersamaan dengan V per R ni, kita gantikan I di sini, jadi V akan jadi 2. V kuasa 2R. Jadi kat sini ada, inilah semua formula-formula yang pelajar kena ingat untuk menduduki SPM, untuk menjawab subtopik ini. Baiklah, itu sahaja daripada cikgu. Semoga berjumpa lagi pada subtopik akan datang. Terima kasih kerana menghadirkan diri dalam kelas pada hari ini. Okey, selamat menjawab latihan yang telah disediakan oleh pihak Mastermed. Semoga berjaya.